Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan mengenai vaksin sebagai alat pengurusan kesihatan dalam aquaculture. Berikut merupakan topik-topik yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini. Oleh itu, dijemput rakan-rakan untuk membentangkan topik-topik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pengenalan. Penyakit ikan merupakan satu cabaran yang semua pengurusan aquaculture di seluruh dunia mengalaminya. Seiring dengan peningkatan penyakit, vaksinasi merupakan satu alternatif yang terbaik bagi mencegah penyakit dan mengelakkan kerugian kepada para penternak. Konsep vaksinasi merupakan proses pemberian pelindung daripada penyakit kepada haiwan. Penghasilan antigen yang berasal dari organisme patogen yang diberikan kepada ikan akan meningkatkan sistem imun untuk melawan sebarang penyakit. Dengan rangsangan vaksin, antibodi iaitu limfosit B terus peka dan bersedia untuk bertindak melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh ikan. Sejarah kewujudan vaksin secara umum berlaku disebabkan kejadian wabak cacar di Boston pada 1721 hingga 1722 menyebabkan Dr. Zebdel bersama dua orang padri memperkenalkan satu jenis imunisasi. Namun demikian, masyarakat pada masa tersebut menentang hebat. Atas usaha Dr. Zebdel bersama Royal College of Michigan and Royal Society of London, pada 1726 terwujudlah satu peraturan, yaitu Act to Prevent the Spreading of Contagious Sickness. Dan pada 1976, Edward Jenner telah buat pertama kalinya menghasilkan satu vaksin yang efektif untuk mencegah cacar, di mana vaksin ini telah diterima oleh masyarakat dengan baik. Okey, kita melihat pula kepada sejarah vaksinasi untuk ikan. Bermula pada 1854, sebenarnya kajian untuk mewujudkan imunisasi kepada ikan telah dijalankan oleh beberapa pengkaji. Namun, mula direkodkan vaksinasi yang telah dilakukan pada ikan carp pada 1938 dan seterusnya ikan trout pada 1942. Dan pada 1970-an, vaksinasi kepada ikan mula diperkenalkan untuk rawatan dalam aquaculture komersial. Okey, kepentingan vaksin dalam aquaculture. Yang pertama sekali, mengurangkan penggunaan antibiotik dan antimikrob, melindungi ikan daripada penyakit berjangkit, mengelakkan risiko rintangan dadah, melindungi ikan di peringkat stok. Seterusnya, pendaftaran vaksin yang baru lebih mudah daripada pendaftaran untuk antibiotik. Seterusnya, penternak tanpa risau ternakan mereka dijangkiti oleh penyakit berjangkit semasa proses perpindahan ikan. Asas imunologi vaksin ikan ialah pusat tindak balas penyesuaian adalah limfosit B dan T cell yang terletak di bahagian buah pinggang kepala, dan ia berfungsi sebagai pengecaman antigen dan juga ingatan ataupun sel memori untuk ikan. Immune adaptive adalah asas untuk merumuskan vaksin ikan, iaitu di mana immune adaptive akan dikaji untuk membuat vaksin ikan untuk penyakit tertentu. Sebagai alat dalam pencegahan dan mengawal penyakit dalam aquaculture, vaksin haruslah mempunyai ciri-ciri yang selamat dan tidak menyebabkan toksik kepada ikan, mempunyai imunogenik yang tinggi, dan mampu melindungi haiwan untuk tempoh yang lama, dan juga vaksin haruslah khusus untuk patogen tertentu sahaja. Untuk mendapatkan keberkesanan yang baik terhadap pemberian vaksin, sebelum memberikan vaksin, beberapa perkara yang harus kita pertimbangkan, yaitu spesies ikan, status sistem imun ikan, penyakit mana yang perlu kita kawal, contohnya macam penyakit VNN,
nekrosis, fibrosis. Lepas tu sejarah sistem peternakan tersebut, contohnya penyakit apa yang paling kerap menyerang ikan tersebut. Lepas tu bila penyakit itu berlaku, lepas tu kos vaksin, kita kena tahu juga sebab untuk mengurangkan kos pembelian vaksin dan juga mengurangkan kerugian. Selain itu, saiz ikan juga kita harus pertimbangkan sebab terdapat beberapa vaksin yang tidak sesuai untuk saiz ikan tersebut. Selain itu, faktor persekitaran juga sangat mempengaruhi kesan vaksin seperti suhu dan kemasinan air tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis vaksin yang digunakan untuk ikan. Terdapat 7 jenis vaksin yang biasanya digunakan dalam pemvaksinan ikan, yaitu vaksin yang dilemahkan, vaksin asid deoksiribonukleik, vaksin peptida sintetik, vaksin rekombinan, vaksin subunit, vaksin ubah sesuai genetik, dan vaksin peptida sintetik. Contoh penyakit yang boleh dicegah melalui vaksin pertama, yaitu vaksin yang dimatikan, ialah virus nekrosis hematopoietik berjangkit, E. salmonicidae, dan B. salmonicidae. Antara kelebihan vaksin ini ialah ianya mudah untuk direka bentuk dan kosnya juga lebih murah. Walau bagaimanapun, vaksin ini agak lemah dan dalam tindak balas imun dan memerlukan beberapa dos penggalak untuk mengekalkan tahap imuniti pelindung yang cukup. Vaksin yang dilemahkan pula menunjukkan keberkesanan vaksin hidup dalam ikan. Jenis vaksin ini juga mendorong imuniti mukosa, seluler, dan humoral. Vaksin ini boleh digunakan melalui rendaman atau makanan dan tidak memerlukan imunisasi booster. Walau bagaimanapun, vaksin ini tidak sesuai untuk hewan yang mempunyai sistem imun terjejas. Contoh penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin asid deoksiribonukleik pula ialah virus nekrosis hematopoietik berjangkit dan virus septicemia hemorrhagik. Vaksin ini menghasilkan perlindungan yang kuat dan tahan lama kepada perumah dan tidak mendatangkan risiko jangkitan. Walau bagaimanapun, kebanyakan negara menghalang pengkomersialan jenis vaksin ini. Jenis vaksin seterusnya ialah vaksin vektor rekombinan. Antara penyakit yang boleh dicegah oleh jenis vaksin ini adalah anemia salmon berjangkit dan virus penyakit nekrosis hematopoietik berjangkit. Vaksin ini mempunyai potensi untuk ditiru di dalam sel perumah secara aktif, tetapi teknologi ini masih baru dan masih dalam kajian. Vaksin ubah sesuai genetik pula boleh mencegah penyakit Aeromonas salmonida. Seterusnya adalah vaksin subunit yang menggunakan teknologi rekombinan di mana kawasan sasaran imunogenetik patogen digunakan sebagai antigen vaksin. Walaupun vaksin ini sangat berkesan dalam vaksinasi, antigen dalam vaksin rekombinan didapati tidak berkesan dalam mendorong imuniti pelindung. Jenis vaksin yang ketujuh ialah vaksin peptida sintetik. Contoh penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin ini ialah nodavirus, virus hemorragik, septicemia, rhabdovirus, dan birnavirus. Kebaikan vaksin jenis ini ialah ia sangat mudah dan selamat digunakan. Walau bagaimanapun, disebabkan rendah imunogenetik,
Permintaan adalah terhad dalam vaksinologi ikan. Valens terdapat dua bentuk vaksin, yaitu monovalens terhasil dari satu antigen tunggal dan boleh membina imun yang kuat dan cepat, dan multivalen terhasil dari dua atau lebih strain antigen. Adjuvan merupakan bahan yang membantu dalam vaksinasi. Agen yang boleh ubah suai agen lain seperti ubat, dan jika diberi bersama-sama dengan vaksin, ia merangsang sistem imun respon dengan lebih kuat. Seterusnya, pemberian vaksin terbagi kepada 3, yaitu vaksinasi oral, vaksinasi rendaman, vaksinasi suntikan. Vaksinasi oral dimasukkan ke dalam makanan ataupun suntikan dalam pelet. Kaedah pemberian vaksin melalui oral telah memperlihatkan dalam ikan bertindak balas dengan baik dan berkesan. Kelebihan mudah digunakan. Kelemahan tidak memberi perlindungan seragam, perlukan dos yang banyak. Vaksinasi rendaman menggunakan rendaman pada air yang memiliki patogen. Kaedah pemberian vaksin rendaman, celupan dalam tempoh yang singkat pada larutan vaksin pekat. Kelebihan mengurangkan tekanan pada ikan, dan kelemahan memerlukan insentif buruh. Manakala vaksinasi suntikan secara amnya memberi perlindungan yang baik dan kelebihan perlindungan yang tinggi dengan dos yang minimum karena pengiraan dos yang mudah dan betul. Kelemahan tidak sesuai pada ikan yang kecil. Contoh-contoh vaksin yang dibangunkan adalah seperti yang berikut. Penggunaan vaksin ke atas ikan ternakan memudahkan pemindahan ikan-ikan ternakan mereka tanpa risau terkena jangkitan disebabkan tekanan. Penggunaan vaksinasi terhadap ikan juga terbukti mempunyai daya tahan melawan sebarang penyakit yang menyerang mereka, kerana sistem imun spesifik mereka telah diaktifkan melalui vaksin yang diterima dengan menyimpan memori untuk melawan penyakit yang spesifik. Jika sebelum ini penggunaan antibiotik dalam industri ternakan menyebabkan kesan negatif terhadap alam sekitar, pendekatan menggunakan vaksin adalah lebih mesra alam dan boleh menjamin kesihatan ikan ternakan pada masa yang sama, mewujudkan kesetaraan yang sehat. Justru boleh dikatakan, kaedah penggunaan vaksin dalam industri aquakultur mewujudkan industri perikanan yang mapan untuk masa akan datang. Kesimpulannya, penggunaan vaksin dalam aquakultur sebenarnya memberi kesan yang positif dalam pencegahan, pengurusan dan juga kawalan penyakit. Namun, pembangunan vaksin komersial dalam aktiviti aquakultur marine dan juga air tawar masih terhad berbanding dengan pembangunan vaksin dalam bidang aquakultur salmon.